Baik, kita teruskan dengan perkembangan Melaka memilih. Wartawan Firdaus Azil berada di lokasi tumpuan pelancong di Bandar Melaka. Kadar kebolehjangkitan COVID-19 menyaksikan peningkatan mendadak 1.04 setakat semalam seperti yang kita kongsi sebentar tadi. Trend kadar kebolehjangkitan terus meningkat. Tapi adakah orang Melaka, khususnya orang politik di Melaka, sedar mengenai kebimbangan ini? Firdaus Azil berada di salah sebuah kafe yang menjadi tumpuan pelancong. Firdaus, apa yang boleh dikongsikan? Okey, baik, terima kasih Lokman yang berada di studio Bukit Jalil. Apa yang boleh saya kongsikan sebelum dahulu, saya nak berkongsikan mengenai statistik terkini jangkitan COVID-19 di negeri Melaka, di mana setakat pukul 11.59 malam semalam 12 November, lebih 298 kes baru telah pun dilaporkan. Dan juga saya, kalau boleh, saya juga nak berkongsikan sedikit laporan di mana pada 2 hari lepas media melaporkan beberapa kolej kediaman pelajar di Universiti Teknologi Mara UiTM kampus Alu Gajah terpaksa ditutup selepas seorang pelajar disahkan positif COVID-19 dan difahamkan bahawa pelajar itu mendapat jangkitan itu selepas pulang daripada program melibatkan NGO dan parti politik. Dan semalam Jabatan Kesihatan Negeri Melaka telah mengenal pasti 23 orang kontak rapat kepada seorang petugas jentera sebuah parti politik dan telah diarahkan tutup. Ini kita percaya berlaku di salah sebuah bilik gerakan utama parti di Teluk Emas. Tetapi hari ini saya berada di antara salah satu lokasi menarik. Ini adalah lorong pantai Kampung Jambatan kalau tak salah saya, dan di sinilah terletak banyak kafe-kafe yang menjadi tumpuan penduduk serta pelancong dari Melaka. Tetapi saya nak mengetahui, saya juga nak kalau boleh saya nak bertanyakan kepada mereka sekiranya mereka aware ataupun adakah rasa gusar sebagainya. Dan Assalamualaikum. Okey, boleh tak kenalkan nama dahulu? Hermi. Kami dari Astro Awan ni. Nama penuh ialah Muhammad Hermi Rahim. Okey, kami daripada Astro Awan ni, kalau boleh kami nak bertanya sedikit kepada Encik Hermi, sekiranya Encik Hermi, kalau boleh kita nak mengetahui sebagai, adakah Encik Hermi penduduk Melaka ini? Ya, saya memang orang Melaka. Okey, kita nak mengetahui bahawa Melaka baru sahaja memasuki fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Bagaimanakah Hermi melihat sektor pelancongan, antara sektor utama di Melaka ini kembali hidup? Saya rasa semua orang tahu Melaka memang antara salah satu negeri yang sektor pelancongan dia sangat kuat lah. So Alhamdulillah lepas fasa 4 ni nampak Melaka punya sektor pelancongan makin tinggi lah, makin naik lah. So hotel-hotel semua dah penuh. Tetapi kita juga faham ketika ini Melaka sedang dilanda demam politik, yang mana ketika ini sedang berlangsungnya pilihan raya negeri Melaka, dan kita juga telah mendapat laporan beberapa kes positif melibatkan aktiviti parti politik. Bagaimanakah Hermi selaku rakyat Melaka melihat perkara ini? Adakah gusar ataupun mungkin ada pesanan kepada parti-parti politik ini? Bagi saya, yes. Sebagai rakyat Melaka, saya sangat tak setuju lah dengan PRN ni. Cuma kita negara demokrasi, bila dia dah umumkan bubarnya DUN dan berlakunya pilihan raya, kita terpaksa hadap lah. Cuma SOP yang dah diberi oleh SPR tu sepatutnya diikut oleh parti-parti politik. Tapi kita dapat maklum, semua parti politik dah pun didenda dengan kesalahan-kesalahan SOP. So saya rasa ini satu tindakan yang tak wajar daripada orang sebagai contoh pada rakyat. So saya harap semua parti-parti politik yang lain lepas ni bolehlah fokus dan patuh pada SOP supaya menjadi contoh pada rakyat. Sebab kes makin tinggi sekarang, kita tak nak nanti tutup balik sektor-sektor ekonomi ni, nanti kesian Melaka. Walaupun parti-parti politik meminta kelonggaran sedikit, tak boleh berkempen dan sebagainya. Saya tak setuju sebab saya rasa SPR dah buat kerja diorang, buat SOP yang betul. Cuma kita ni kena fokus lah. Kita kena patuh pada SOP. Rakyat boleh patuh, takkan pemimpin tak boleh patuh kan? Okay. Baik, Cik Hermi, terima kasih banyak kerana bersama Astro Awani. Itu antara pandangan yang dilontarkan oleh salah seorang penduduk Melaka. Buat masa ini itu saja. Saya akan terus mengikuti kempen-kempen parti politik sepanjang pilihan raya negeri Melaka. Buat masa ini itu saja saya boleh kongsikan. Kembali pada Lokman. Baik, terima kasih Firdaus Azil. Itu antara suara rakyat berkenaan isu ini.